أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diberikan pimpinan iman dan Islam sampai ke hari ini menginjak masuk ke hari kedua Ramadan bagi tahun 1441 Hijriah, dan dalam masa yang sama kita perbanyakkan lafaz syukur, lafaz segala kesukaan kita, lafaz kegembiraan kita kerana Allah Ta'ala masih lagi sempatkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan atas segala permohonan yang kita telah lakukan selama ini. Allah Ta'ala izinkan juga, dan sebab itu antara lain perbanyakkan juga kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semula selawat ke atas kita. Para malaikat juga turut berselawat, yang mana ganjaran kebaikannya satu selawat bersamaan dengan 10. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu wasallam wa barak alaihi. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, alhamdulillah kita telah pun diberikan kesempatan, walaupun berada dalam keadaan kesempitan pada saat ini, dikurniakan kebaikan untuk masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Justru bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang, memberikan satu ruang kepada kita untuk berada dalam bulan yang mempunyai motivasi tertinggi. Ramadan adalah bulan motivasi tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam bulan ini diberikan segala macam ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam keadaan kita berada dalam golongan manusia Islam, iman, yang masih lagi berada dalam kelompok orang yang melakukan dan menjalankan perintah puasa daripada Allah Subhanahu wa taala, agak menjadi satu benda yang merugikan sekiranya kita tidak mengambil peluang ini untuk bermohon ampun, bermohon taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amalan kebaikan di samping kita menjalani ibadah puasa. Kerana apa? Dalam ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, iaitu pada surah yang kedua ayat yang ke-183,
Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan menyeru orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kalimah allazina dalam Al-Quran diulang sebanyak 1080 kali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita bahwasanya golongan yang berpuasa di bulan Ramadan adalah golongan manusia yang ada nilai iman. Ingat, yang pertama, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan puasanya itu dikira dengan kiraan yang paling baik adalah orang itu adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, orang yang beriman ini mengetahui bahawa puasa dalam bulan Ramadan adalah kutiba alaikumus siyam. Bahawasanya berpuasa dalam bulan Ramadan adalah wajib. Dia beriman dan dia mengetahui Ramadan itu adalah wajib. Maka orang inilah yang termasuk dalam kumpulan ya ayyuhalladzina, iaitu golongan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman, mengetahui Ramadan dalam puasa Ramadan itu wajib, maka ia benar. Dan takkan mungkin orang yang beriman mengatakan puasa Ramadan tak wajib. Dan takkan mungkin pula orang yang mengetahui bahawa puasa Ramadan itu wajib, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jelas? InsyaAllah. Baik. Kemudian, alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini elemen yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala gagaskan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, iaitu orang yang beriman memahami dan mengetahui puasa Ramadan itu wajib, dan dia juga meyakini, dan dia juga mempercayai, dan dia juga mengetahui, dan dia juga merasakan bahawasanya semua itu adalah benar. Apa yang benar? Bahawasanya ada juga perintah puasa yang telah diturunkan kepada min qablikum, golongan yang terdahulu sebelum daripada Islam, golongan yang terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru bila kita sebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan dia juga kena faham orang yang senantiasa mengetahui nikmat ibadat puasa bukan takat perlu untuk diimaninya, bukan takat perlu untuk dijalaninya, tetapi dia mengetahui di hujung ayat 183 surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menegaskan bahawasanya min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ada 4 perkara dekat situ daripada satu ayat 183 surah Al-Baqarah. Yang pertama, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, dia mengetahui bahawasanya berpuasa dalam bulan Ramadan itu wajib. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, iaitu dia juga meyakini bahawasanya orang terdahulu sebelum daripada umat Islam juga berpuasa. Yang keempat, la'allakum tattaqun. Dia ada 4 proses sinergi yang perlu untuk kita lalui. Dia ada 4 perkara. Yang pertama, perlu untuk mencapai hakikat bagaimana menjadi orang yang beriman, supaya kita boleh letakkan seluruh kepercayaan kita, kita boleh letakkan seluruh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak meraih satu peluang ataupun kita nak mengambil kesempatan menjadi orang beriman? Alhamdulillah, kita adalah orang Islam dan kita sedang menuju untuk memperbaiki iman kita. Saya ambil satu perkongsian yang mudah, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran surah yang kedua, ayat yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Baik, permulaannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran surah yang kedua ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang kita nak bawakan di situ? Yang pertama, antara sifat ciri orang yang muttaqin, antara sifat ciri orang yang muttaqin adalah orang yang
tidak ada ragu kepada Al-Quran. Tidak ada ragu kepada Al-Quran. Sekiranya satu orang mengatakan dia beriman kepada Allah, tetapi pada dasarnya, pada kemelut hatinya mengatakan ada keraguan pada Al-Quran, wal'iyadu billahi min dhalik, dia masih lagi belum berada dalam kelompok manusia yang dikatakan sebagai zalikal kitabu la raiba fi, la raiba, masih lagi ada pada diri dia raiba, dan dia bukanlah orang yang la raiba. Apa itu la raiba? La raiba orang yang tidak ada keraguan. Raiba orang yang ada keraguan. Sebab itu antara tingkat awal untuk memasukkan diri kita dalam kelompok ya ayyuhallazina amanu adalah orang tersebut perlu meyakini dengan dasar bahawasanya Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Daripada mana? Daripada awal huruf ba pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah sehinggalah huruf sin terakhir dalam surah An-Nas. Itu adalah perkara yang benar dan tidak ada perkara yang diragukan. Baik. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala memperincikan dan membesarkan ataupun apa yang disebutkan sebagai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan lagi, menceritakan lagi kepada kita bahawasanya dalam pengertian tentang orang yang beriman, Allah Taala beritahu mula-mula apa? Kitab ni dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah satu kitab yang akan memberikan petunjuk huda al muttaqin, dan mana orang yang ikut petunjuk ini dia akan jadi muttaqin, orang yang bertakwa. Dan apa itu takwa? Takwa ini adalah ikut suka Allah. Takwa ini maksud dia ikut suka Allah. Dia bukan kalau belah utara kita panggil tokwa. Tokwa apa dia? Ikut suka aku. Atau tokwa. Tokwa ni tofu. Tofu ni ikut suka aku. Macam mana tofu ikut suka aku? Ialah tofu kita nak goreng pun boleh, kita nak buat asam pedas pun boleh, kita nak buat masak lemak pun boleh, kita nak buat masak sambal pun boleh, kita nak makan macam tu saja, macam roti gardenia pun boleh, kan? Itu tokwa, ikut suka aku. Tetapi takwa tidak, tuan-tuan. Takwa adalah satu perkara yang tak sama dengan apa yang kita duk sangkakan. Takwa adalah ikut suka Allah. Allah suka kepada kita berselawat, maka kita berselawat. Allah suka kepada kita mendirikan salat, maka kita melakukan salat. Allah suka kepada kita untuk membaca Al-Quran, maka kita baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita untuk menutup aurat, maka kita tutup aurat. Itu adalah konsep nilaian yang disebutkan sebagai elemen-elemen taqwa. Dan sebab itu dalam ayat ketiga surah Al-Baqarah Allah Taala sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang yang mendapat petunjuk dan orang yang menuju ke arah takwa adalah orang yang mana senantiasa beriman kepada benda gaib. Apa itu benda gaib? Ya, segala perkara yang juga disebutkan dalam Quran termasuk dalam benda gaib. Apa yang dikatakan gaib? Semua benda yang yang sudah berlaku. Perkara yang kita tak nampak. Sejarahnya, perjalanan para nabi, perjalanan kejadian langit dan bumi, segala apa yang terkandung cerita-ceriti yang ada sebelum kedatangan kita, dan juga perkara gaib, perkara yang akan datang, cerita berkenaan dengan perjalanan akhirat, cerita berkenaan dengan balasan syurga, azab neraka, berkenaan dengan dosa, cerita tentang pahala, cerita tentang bagaimana manusia dihimpunkan di akhirat kelak, dan semua benda itu termasuk dalam ghaibiyat. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang bukan takat percaya tetapi orang itu yakin benar. Macam mana boleh dapat duduk dalam keadaan yang dikatakan yakin benar ini? Iaitu orang yang kembali kepada ayat 2, la raiba, orang yang tidak ada ragu dengan Al-Quran. Buka saja Al-Quran, dia baca saja Al-Quran, semua benda yang ada dalam Al-Quran adalah benda yang benar. Kemudian
Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan bahawasanya orang yang nak jaga iman, apa dia punya keadaan dia adalah orang yang mana senantiasa melakukan amal saleh. Iman dia datang dengan package. Iman tak pernah datang hanya dengan lafaz kalam. Iman tidak pernah datang hanya dengan tasdik dalam hati, tetapi iman datang dengan apa yang disebutkan sebagai apa yang kita panggil sebagai praktik. Sebab tu iman ini, Islam ini berdiri pada 3 perkara, iaitu yang pertama tasdik, yang kedua ikrar, yang ketiga praktik. Tip saya bagi kat tuan-tuan. Tip, T-I-P, tip, T-I-P, tasdik, ikrar, praktik. Tasdik membenarkan, ikrar mengkalamkan, mengucapkan, mensyahadahkan, menguraikan, dan yang ketiga praktik datang dalam bentuk amal saleh. Dan sebab itu sekian banyak dalam Al-Quran bila mana kita jumpa dengan kalimah iman akan datang selepas daripada kalimah iman itu perkara tentang amal. Sekali lagi, setiap kali kita jumpa kalimah iman dalam Al-Quran, selalunya akan digunakan kalimah amanu, maka selepas daripada kalimah ini, kalimah iman ini akan datang kalimah amal. Boleh faham? Selepas kalimah iman akan datang kalimah amal. Sebagai contoh, kita sebutkan tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu kalimah iman, wa yuqimuna as-salah, datang pula salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan datang pula selepas daripada itu, dan daripada rezeki yang kami berikan dia menginfakkan. Sebagai contoh tadi ayat awal kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kemudian datang apa perkara amal selepas perkataan amanu, kutiba alaikumusiyam. Nampak? Selepas daripada amanu dia datang benda amal. Dan sebab itu dalam konsep kita memahami perkara iman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan sekadar membacakan, dia bukan sekadar menyebutkan, dia bukan sekadar mengikrarkan, tetapi juga melakukan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam pembuktian elemen yang kedua ini adalah orang yang mana beriman kepada Allah. Yang keduanya, bila mana sebut berkenaan dengan kewajiban berpuasa, dia tahu puasa tu wajib. Dan tak ada satu pun benda yang dia boleh katakan, oh puasa ni macam ni, puasa ni macam tu. Tak, puasa wajib. Tambah-tambah pula orang lelaki. Orang lelaki tak ada lah dia punya cuti kan. Orang perempuan dia ada ABC, Allah bagi cuti. Orang lelaki dia tak ada ABC, Allah bagi cuti. Dia ada Allah bayar cash. Dia ada Allah bayar cash. Maksudnya, orang lelaki by hook or by crook, they have to fasting in Ramadan. Mereka tetap terus kena berpuasa dalam bulan Ramadan. Tidak ada excuse. Memang kena puasa penuh. Elakkan jadi geng plastik hitam. Jangan rugi sangat-sangat. Sebab Ramadan ni datang sebulan sekali saja. Setahun, sebulan. Lama ada sebulan. So, kalau kita tak ambil kesempatan dalam ruang yang kesempitan pada hari ini, agak rugilah. Sebab kebaikan dalam bulan Ramadan ni tak mampu untuk kita huraikan dengan perkataan, tak mampu untuk kita gambarkan dengan perkiraan. Sebab itu dalam antara yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif berkenaan dengan penjelasan riwayat tentang puasa, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khabar kepada kita, amalan lain ada dia punya ganjaran. Sebagai contoh, solat ada pahala 1, ada pahala 27, sedekah ada pahala 700, satu tangkai bersamaan dengan 100, ada 7 tangkai 700. Tetapi dalam bab puasa tak ada. Tiada ganjaran yang tetap untuk puasa. Untuk puasa tiada ganjaran yang tetap. Maksudnya apa? Maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan seberapa banyak ganjaran pahala, ajrun kabir, ajrun azim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran Allah Taala firmankan, antaranya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Surah Az-Zumar ni surah yang ke-39 ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar dalam melakukan ketaatan,
dalam sabar dalam keadaan ditimpakan musibah, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya, dan akan dikomplit setkan pahala dia di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak bighairi hisab, dengan tidak ada kiraan. Maksudnya tanpa batas. Orang yang nak dapat pahala di akhirat dalam keadaan pahala tersebut diberi Subhanahu Wa Taala, orang tersebut kena banyak bersabar. Orang tersebut kena banyak bersabar. Baik. Kemudian dalam masa yang sama, ruang yang paling besar bagi kita untuk kita lihatkan dalam bab proses Ramadan ini, bila kita ambil daripada perkataan kutiba alaikumusiyam, kita faham puasa macam mana pun kena buat. Dan dia ada ikat dengan beberapa lah. Nanti senantiasa masuk bulan Ramadan kita akan memperbaharui, ulang kaji berkenaan dengan kaedah puasa dan sebagainya. Cuma apa yang kita nak bawakan kepada tuan-tuan yang mulia pada pagi ini adalah betapa dahsyatnya perjalanan Ramadan kita setiap tahun. Okey, Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita bukan sekadar untuk kita merasakan bukan keperitan lah, kesusahan orang yang tak ada makanan dan sebagainya, tetapi sebenarnya dia memberikan satu ruang kepada kita untuk rehabilitation, untuk kita mengisafi diri, untuk kita cek diri kita, untuk kita muhasabah bagaimana perjalanan kita, yang mana bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan tidak boleh makan dan kita pun tak makan. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk tidak minum dan kita pun tak minum. Dan masanya pula bukan sebentar, tuan-tuan. Kita berpuasa bukan menggunakan sedikit waktu, bukan seperti mana kita sebutkan beberapa jam. Tidak, bukan sikit sangat jam dan banyaklah juga. Kita puasa di Malaysia 13 jam 30 minit. 13 jam 30 minit. Ada juga negara yang lebih lama daripada kita. Ada juga negara yang kurang daripada kita. Cumanya daripada perkiraan 13 jam 30 minit, kita menahan lapar dan juga dahaga sampai daripada mula subuh sampailah ke maghrib, kita akan tidak makan. Ada saudara kita yang lebih lama. Ada yang sampai 15 jam, ada yang sampai 2 jam lebih pun ada. Ada yang juga kurang daripada kita. Ada yang 11 jam. Ada juga yang 9 jam. So, bila sebut berkenaan dengan proses puasa yang lama ni, dia nak bagi satu kebaikan dekat kita apa dia? Bahawasanya ruang untuk kita melakukan ibadat sepanjang siang hari puasa adalah cukup luas. Adalah cukup banyak. 13 jam 30 minit, tuan-tuan. 13 jam 30 minit sesuai dan juga patut padan dengan kita, sebab kita duduk dalam negara yang beriklim tropika, duduk dalam keadaan negara yang bukannya ada salji pun. So kalau 13 jam 30 minit tu okeylah, tak ada masalah kan. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan proses puasa, kita kena faham kewajipan dia, masanya, dan juga bila kita mula puasa, kita berbuka pada waktu maghrib. Jangan pergi buka awal, jangan pergi buka waktu zuhur, jangan pergi buka waktu asar, jangan pula pergi telefon radio supaya putarkan azan maghrib awal. Ada juga yang buat panggil lagu tu. So kita jadi orang yang slow and steady, relax, semua orang puasa. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan kutiba alaikumusiyam, dia tahu proses puasa itu adalah wajib, dan kalau dia tinggalkan, dia kena ganti. Kalau dia sengaja tinggalkan, dia dikira sebagai satu perkara yang tidak baik, satu perkara yang mendatangkan dosa. Baik. Kemudian kata Allah, min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang 183 lagi, kita tidak lagi bergerak ke mana-mana ayat. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan terdahulu daripada kamu yang juga berpuasa.
ada kelompok yang lebih awal daripada kamu yang juga berpuasa. Dan kelompok ini adalah termasuk dalam golongan manusia yang sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kelompok ini? Pastinya tidak lain tidak bukan, mereka adalah kelompok Yahudi dan juga Nasara. Yahudi dan juga Nasara. Macam mana mereka juga diberikan satu kewajipan untuk berpuasa? Disebutkan banyak kisah riwayat tentang perkara puasa di atas umat Yahudi dan Nasara ni. Antaranya adalah kisah berkenaan dengan 40 days and 40 night. Kalau tuan-tuan bisa tengok, kalau tuan-tuan bisa dengar, ada satu kisah berkenaan puasa 40 hari, 40 malam. Dan puasa mereka juga ada setengahnya sampai tak berbuka langsung. Sehari semalam, siang malam tak makan, 3 hari. Siang malam tak makan 4 hari. Dan mereka perlu untuk buat macam tu. Syariat Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Ada juga disebutkan berkenaan dengan puasa umat Yahudi. Mereka disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Allah Taala dah tetapkan 30 hari. Tetapi mereka tidak mahu berpuasa 30 hari itu pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada mereka untuk berpuasa 30 hari dalam bulan ini. Tetapi mereka rasakan bulan tu tak sesuai untuk berpuasa. Maka mereka minta kepada Nabi supaya bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala 30 hari itu tadi extend. 30 hari itu tadi diextendkan, dibawakan ke depan pada waktu yang lain. Kerana apa? Bulan ni tak sesuai untuk puasa. Bagi kami, kata orang Yahudi, bulan yang sesuai adalah bulan yang satu lagi. Dan jangan risau, bila kami puasa dalam bulan yang satu lagi tu, kami akan puasa 30 hari dan kami akan top up, kami akan tambah, kami akan bayar ganti rugi, kami akan jadikan 30 hari itu tadi tambah 10 hari jadi 40. Yang ni dia buat ni. Golongan Yahudi, mereka tawar-menawar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima perbuatan tersebut dan mereka adalah golongan yang terlepas daripada ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila sebut kata min qablikum, golongan yang berpuasa bukan tegak kita tuan-tuan. Ada orang yang terdahulu sebelum daripada kita yang berpuasa. Bahkan sampai hari ini pun kita masih lagi berhadapan ataupun kita masih lagi bertemu dengan beberapa manusia yang juga menggunakan konsep puasa. Ada golongan yang tidak beriman yang lain, yang masih lagi belum Islam di luar sana yang juga berpuasa. Bila tanya puasa ke? Ya puasa. Apa puasa mereka? Puasa mereka adalah dengan sekian-sekian kaedah. Ada puasa yang minum air, ada puasa yang malam sahaja, ada puasa yang hanya makan makanan tertentu, ada puasa yang hanya memerlukan beberapa jumlah waktu yang sedikit dan sebagainya. Ya, itu adalah puasa yang disebutkan kepada golongan yang tidak Islam. Tetapi bagi kita orang Islam, puasa yang diwajibkan pada kita adalah 30 hari dan kemudian berlega daripada satu waktu yang disebutkan sebagai waktu daripada subuh sampai ke maghrib. Sebab itu bila sebut kata min qablikum, banyak golongan terdahulu sebelum daripada Islam yang juga berpuasa. Bukan dekat kita aja. Dan mereka punya puasa kadang-kadang ada juga yang lebih dahsyat daripada kita tuan. Puasa hari ni, contoh dia puasa pada pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam esok. 24 hours. Ada juga yang puasa lagu tu. Sebab tu kalau kita syukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita puasa dan kita boleh berbuka. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan konsep yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ada perkara yang kita perlu untuk khususkan pemahaman kita bila sebut min qablikum. Siapa min qablikum ni tadi dan bagaimana mereka berpuasa. Dan apapun natijah, saya tidak mau menyentuh dalam ayat ketiga ni lebih panjang sebab dia berkaitan dengan banyak susur galur sejarah. Cuma yang keempat yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan, la'allakum tattaqun, kata Allah. La'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Ia adalah satu term ataupun satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses transformasi. Dia menunjukkan satu proses perubahan.
Dia menunjukkan satu proses pengolahan. Ia menunjukkan satu proses bahawasanya daripada A pasti menjadi B. Dan ini adalah janji Allah. Kata Allah macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, benar-benar ni wahai orang beriman. Hei orang beriman, kalau hampa betul beriman yang benar Allah Subhanahu Wa Taala, kena tahu bahawasanya puasa itu wajib. Macam mana kata wajib itu? Perlu dilakukan dalam sepanjang tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan kamu juga mengetahui puasa ini juga bukan takat kamu saja pernah lalui, tetapi ada golongan terdahulu sebelum daripada kamu yang dah lalui puasa. Dan macam mana kebaikan puasa? Pastinya, yakinnya, kalau kamu benar-benar berpuasa di sisi Allah, kalau kamu benar-benar berpuasa kerana Allah, la'allakum tattaqun, kamu akan dapat perubahan. Maksudnya, siapa yang puasa, puasa dia betul, puasa dia benar, puasa dia sah, puasa dia duduk dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti berubah, tuan-tuan. Pasti berubah. La'allakum tattaqun mesti jadi dengan dia. Macam mana berubah? Baik, sebagai contoh yang disebutkan dalam kalimah la'allakum tattaqun. Orang yang tattaqun, macam yang kita sebutkan awal tadi, hudal lil muttaqin, orang yang tattaqun kepada Allah, dia adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana kata mendekatkan diri kepada Allah? Sebelum Ramadan dia kurang dekat, selepas Ramadan dia jadi lebih dekat. Macam mana nak dekatkan diri dia kepada Allah? Sebab tattaqun ini, maksud yang lain kata ulama adalah takut. Tattaqun juga bermaksud daripada kalimah taqwa. Taqwa ni juga bermaksud takut. Apa maksud takut? Takut kepada Allah, mendekati. Makhluk menjauhi. Kalau kita takut kepada rimau, kita akan jauhkan diri kita. Kita takut kepada lipas, kita akan jauhkan diri kita. Kita takut kepada segala macam makhluk, kita akan jauhkan diri kita. Tetapi dengan pencipta makhluk, dengan Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita menunduk kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan, kerahmatan. Sebut kata la'allakum tattaqun. Setiap orang yang melalui proses Ramadan, setiap orang yang melalui proses kebaikan Ramadan, dia pasti akan berubah. Macam mana perubahan itu tadi boleh diraih? Antaranya adalah dengan senantiasa membetulkan niat ketika mana berpuasa hanya kerana Allah. Ini penting. Niat kerana Allah, ibadah kita tidak lelah. Niat kerana Allah, ibadah kita tidak lelah. Sebab setiap kalam lillah pasti tidak ada lelah. Mungkin ibadat kita belum lagi mencapai tahap lillah. Kalau kita melakukan ibadah masih lagi berada dalam keadaan yang lelah, masih lagi berada dalam keadaan yang kita tak puas hati dan sebagainya, ya, kita kena recheck balik kita punya ibadat. Berkemungkinan amalan yang kita buat adalah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, wal'iyazbillah. Sebab itu first, macam mana kita nak mendapat nilai tattaqun? Beramal, puasa, niat kerana Allah. Itu yang pertama. Dan niat itu, an-niyatu mahalatu fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Siapa pun tak tahu. Tiada siapa mengetahui kelibat ataupun kilasan niat kita. Selagi mana kita masih lagi merancakkan segala perbuatan kita hanya kerana Allah, nescaya kita akan dapat kebaikan. Yang kedua, baik, bila mana kita nak mendapat la'allakum tattaqun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah dan juga menjaga hubungan dia dengan makhluk. Okey, sebagai contoh, bila kita duduk dalam bulan Ramadan, antara ciri-ciri takwa yang kita boleh yang kita boleh evaluate ataupun yang kita boleh huraikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, antara dia adalah dengan kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada semua orang. Bukan dekat kita saja, kita doakan kepada orang. Dan nilai tattaqun dekat dengan kita.
Orang yang tertakun kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang senantiasa memberikan ruang pada diri dia untuk mengingati orang lain dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Dia keadaan mengingatkan diri dia supaya ingat dekat Allah. Sebagai contoh, kita duduk dalam keadaan yang kadang-kadang kita kenal kawan-kawan kita yang mungkin susah sikit nak melakukan ibadat, yang jauh daripada melakukan ketaatan kepada Allah. So, apa tugas kita? Tugas kita adalah mendoakan kepada mereka. Ya. Kita kena doakan kepada mereka, tuan-tuan. Pastinya kita kena doakan. Dan bila mana kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kekuatan pada diri dia menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab salah satu doa mustajab adalah doa daripada saudaranya kepada saudaranya yang lain, dalam keadaan saudara yang didoakan itu tidak mengetahui kata dia didoakan oleh orang ini tadi. Sebab tu kalau boleh kita doakan. Malam ni kalau sepanjang Ramadan ini, bukan kata tunggu malam ni, sepanjang Ramadan ni, daripada siang, daripada waktu petang, sebelum kita berbuka paling utama, sebelum nak berbuka satgi ni, banyakkan berdoa. Sebelum nak berbuka masa maghrib, banyakkan berdoa. Ketika mana kita duduk di depan juadah ataupun mungkin kita sedang menanti juadah dihidangkan, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa. Ya Allah berikan kemudahan. Ya Allah berikan kekuatan kepada saudaraku sekian-sekian. Dan orang yang bertakwa, dia bukan takat masuk syurga seorang-seorang. Orang yang bertakwa, dia tidak akan ada satu perasaan dalam diri dia, asalkan aku masuk syurga. Dia tidak ada perasaan begitu. Dia nak semua orang masuk syurga. Sebab apa? Sebab mengambil ta'rif daripada faham baginda Nabi SAW. Nabi SAW melihat semua orang ada potensi syurga. Apa sifat Nabi? Mensyurgakan semua orang. Dan macam mana kita pula yang hidup 1400 tahun selepas daripada Nabi SAW? Macam mana kita nak buat? Kita juga kena mensyurgakan semua orang. Jangan kerja kita menerakakan semua orang. Asal tengok saja orang, dia ni neraka. Asal tengok saja orang ni, dia ni neraka. Nampak saja orang ni, dia ni neraka. Dia ni neraka. Habis tu kamu, aku seorang syurga. Habis tu, yang lain semua pergi neraka. Siapa lagi nak duduk dengan kamu di syurga? Sebab itu Nabi SAW mengajak semua umat untuk pergi ke syurga. Tak kiralah orang itu adalah orang yang benci kepada Islam, tak kiralah orang itu adalah orang yang minat kepada Islam, tetapi target Nabi adalah nak bawa semua orang masuk ke dalam syurga. Dan benda ni lah yang kita kena ada dalam diri kita, iaitu kita nak bawa semua orang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan takat diukur pada ruang hubungan dia dengan Allah, tetapi juga hubungan dia dengan makhluk. Dan yang seterusnya, bila sebut berkenaan dengan amalan, antara elemen takwa juga adalah dengan memperbanyakkan amalan yang kita boleh raih sepanjang bulan Ramadan. Macam tadi kita sebut, banyakkan berdoa. Kemudian banyakkan baca Quran, tuan-tuan. Banyakkan baca Quran. Setiap satu huruf kita akan diganjarkan dengan 10 pahala. Untuk bulan Ramadan ini akan. Kemudian bila mana kita baca Quran, pilih waktu-waktu yang tertentu. Ataupun pilih kelapangan itu tadi untuk kita, waktu kelapangan ini tadi untuk kita baca Quran. Dan kalau boleh, siapkan waktu kita lah untuk baca. Jangan tunggu time lapang baru baca. Tapi lapangkan waktu. Jangan tunggu waktu kosong untuk baca Quran. Tetapi kosongkan waktu anda untuk baca Quran. So, bila kita ada effort, kita ada letakkan satu usaha pada diri kita untuk membaca Al-Quran, at least dekat situ nampak kita punya kesungguhan dah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tak erti nak baca surah-surah yang berat-berat, yang panjang-panjang, yang besar-besar. Baca surah pendek-pendek, apa masalah? Baca sajalah Qul Huwallah, baca sajalah surah Al-Kautsar, baca sajalah surah Al-Kafirun, tak ada masalah. Okey je. Bukannya ada masalah pun. Asalkan kita baca dan ulanglah. Janganlah baca sekali saja, rugilah. Kita baca dan berulang. Dan sambil-sambil itu, jeling-jeling samalah untuk baca surah-surah yang lebih besar supaya memberikan ruang kepada kita menjadi orang yang boleh membiasakan diri untuk membaca surah-surah yang lain. Kemudian, yang ketiga dalam amalan taqwa adalah, okey, sampai hari ini, hari kedua Ramadan, adakah kita dah buat sujud syukur?
Ada tak sujud syukur? Ataupun sudahkah kita melakukan sujud syukur sampai ke hari ni? Syukur pasal apa pula Ustaz? Syukur sebab kita dapat masuk dalam bulan Ramadan. Ada tak? Kalau belum buat, why not? Buatlah. Barakallahu li wa lakum. Allah Ta'ala memberikan berkat kepada kamu. Kalau kata kita dah buat. Kalau belum buat, silakan. Tak susah mana pun. Just sujud, kemudian mengakukan dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala sempatkan aku untuk masuk dalam bulan Ramadan. Ada ramai saudara kita tuan-tuan yang hanya sempat hidup di muka bumi sampai bulan Sya'ban, juga dah pun kembali ke rahmat Allah. Kita, tuan-tuan dan juga saya, Allah Ta'ala sempatkan sampai hari ni Ramadan kedua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang kita nak dustakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ruang Allah Ta'ala bagi dekat kita, berada pula dalam musim PKP dan sebagainya. Johor pun PKP, di sini pun. Dan sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara ini, ironinya, bila mana kita duduk dalam keadaan sedemikian ini, perkara yang besar untuk kita jadikan alasan dan andalan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah, kerana kita disempatkan untuk duduk dalam bulan Ramadan. Dan perlu ada rasa untung, perlu ada rasa bernasib baik, perlu ada rasa macam satu nilai kegembiraan bahawasanya kita disempatkan untuk duduk dalam bulan Ramadan. Jangan kita jadi orang yang takabur. Jangan kita jadi orang yang bongkak, riak depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi jadikanlah sujud syukur kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu tanda kesyukuran tertinggi bahawasanya Allah kan aku untuk bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbanyakkan sedekah. Cari ruang-ruang yang besar dalam kehidupan kita sampai hari ini untuk melakukan sedekah. Masjid tidak mampu untuk kita hadir. Mungkin juga masjid melakukan tabungan online. Kita boleh bank in saja ke dalam akaun. Kalau kata kita boleh buka Lazada, kita boleh buka Shopee, kita boleh buka Cilindo dan sebagainya. Why not kita buka juga satu masa kita untuk bank in-kan sahaja. Barang mungkin dalam beberapa ringgit daripada jumlah rezeki yang kita ada untuk dimasukkan ke dalam tabung masjid. Ataupun mana-mana tempat yang kita rasa sesuai dan patut layak untuk kita berikan. Kita ada saudara mara kita yang mungkin kurang berkemampuan, kita memberikan zakat kepada mereka. Kan, tak ada masalah. Tambahan pula dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara ini, antara kebaikan kita melakukan sedekah dalam bulan Ramadan adalah dia bukan sekadar hanya dikira pada ruang yang bersifat kebendaan. Kita lakukan sedekah dengan cara wang ringgit semata-mata, tidak. Tetapi juga mungkin kita boleh sedekah dalam konsep yang mudah. Contoh senyum. Nabi SAW sebut dalam hadis, senyum itu adalah sedekah. Dan dalam bahasa Melayu juga kita sebut senyuman tu manis. Tapi senyuman yang manis ini tidak boleh dijadikan sebagai juadah berbuka. Ingat tau, senyuman yang manis tidak boleh dijadikan juadah berbuka. Walaupun sunnah kita makanan yang manis, senyuman manis tak termasuk dalam juadah berbuka. Kita juga boleh bersedekah dalam keadaan kita membacakan surah-surah tertentu, dan pahala bacaan tu tadi kita sedekahkan kepada mana-mana orang, baik yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Orang tu masih hidup ataupun orang tu meninggal dunia, kita bacakan surah Al-Fatihah. Dan kenapa Fatihah? Sebab Fatihah adalah bacaan yang mudah untuk kita baca, dan kita dah biasa baca kan surah Al-Fatihah. So kita baca Fatihah, kita niatkan pahala dia untuk kawan kita, kita niatkan pahala dia untuk ibu ayah kita, kita niatkan pahala dia untuk kita, kita niatkan pahala dia untuk jiran kita, kita niatkan pahala dia untuk siapa-siapa. Sedekah dengan keadaan semikian. Ataupun kita sedekah ni dalam bulan Ramadan dengan kita bertukar-tukar juadah. Kita swap juadah, bukan swap tetapi swap. Dia bukan trade in tetapi swap. Hari ni masak onde-onde, kita bagi dekat jiran. Bila bagi kat jiran, kemudian jiran selalunya akan bagi balas kan. So kita tengok jiran bagi apa? Jiran bagi goreng pisang, okeylah. Ada setengah kita bagi dekat jiran onde-onde, jiran bagi balik pinggan kat kita, pinggan kosong. So kita dapat apa? Dapat oksigen dan okeylah, alhamdulillah.
syarat untuk kita bertukar juadah adalah tidak meletakkan spek ataupun tidak meletakkan satu balasan yang kita what you call it estimate. Jangan. Kalau kita sedekah dekat jiran kita, kemudian dia nak sedekah apa tu terpulang. Dia tak sedekah pun tak ada masalah. Sebab sedekah tu dikira masa kita beri tu, masa kita bagi tu dah dikira dah sedekah. Dia nak bagi apa balik, tak ada masalah. Jangan kita duk, oh mak aku bagi onde-onde, dia bagi on je. Dia tak ada kan. Dan maksud dia tu, jangan kita duk harapkanlah sedekah kita tu berbalas. Dan elakkan sedekah yang selalu kita sebut macam mana. Kita selalu kata, hari ni aku tolong kau, esok lusa kau tolong aku. Tolong jangan doakan keburukan pada diri sendiri ketika bersedekah. Boleh faham? Tolong jangan doakan keburukan pada diri sendiri ketika bersedekah. Macam mana tu? Dengan keadaan kita mengatakan, hari ni aku tolong kau, esok lusa aku susah, kau tolong aku balik. No, jangan cakap macam tu. Yang tu adalah doa keburukan pada diri. Elakkanlah. Macam mana nak buat Ustaz kalau sedekah? Sedekah cukup lah. Nah, ini sedekah untuk kamu. Selesai. Tak payah duk cakap, nah ini sedekah untuk kamu, esok aku susah kamu tolong balas balik. Ada lori, ada bas, ada hari boleh balas. Kan? No need. Tak perlu. Sedekah lillahi ta'ala. Sedekah lillahi ta'ala. Hadza sedekah. Cukup. Ini sedekah. Selesai. Tak payah kita nak apa nama, kita nak minta balasan. No need. Sebab kalau orang tu minta sedekah dia dibalas, adalah satu. Kenapa saya kata rugi? Sebab sedekah ni, kita biar Allah saja balas sedekah kita. Jaza Allah. Biar Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan. Jangan harap pada makhluk. Sebab makhluk tidak perlu diharapkan. Sebab dalam janji kita, kita telah menyatakan bahawasanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap permohonan, segala bentuk pertolongan, bantuan, hanya kita harap dan hadapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sedekah ni, banyak kita boleh juga sedekah dalam keadaan kita war-warkan. Kita sedekahkan kita punya ruang share untuk kuliah dan sebagainya. Ni ada kuliah kita sharekan ke grup-grup tertentu. Kita ada kuliah kita sharekan ke dalam page-page tertentu, dan ia adalah sedekah. Sebab nanti orang pun tengok, orang dapat ilmu, maka ilmu tu tadi kita ada share kan. Kita ada guru menyampaikan ilmu tu tadi kita share dekat orang, so kita pula ada joint venture dekat situ, dapat pahala. Mandala ala khairah, barang siapa yang menunjukkan ke arah jalan kebaikan, maka dia pun akan dapat benda tu. Walaupun dia just share, lepas tu dia pergi tidur, dia just share, lepas tu dia pergi goreng nasi, dia share, kemudian dia pergi buat persiapan untuk buat buka-buka, buka puasa dan sebagainya. Dia just share saja. Tetapi bila mana dia share dia tu tadi adalah share yang memberikan pahala kebaikan, dan akhirnya dia juga termasuk dalam golongan yang diberikan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh juga kita dikirakan sebagai sedekah, kita share resepi, masuk dalam grup WhatsApp taman kita, masuk dalam grup WhatsApp kampung kita, kita share resepi, dan share resepi yang betul-betul lah. Share resepi yang jadi, jangan share resepi yang tak jadi. Sebab kalau share resepi yang tak jadi, nanti dia orang akan ambil gambar dan hantar pula dalam grup masak apa tak jadi hari ni. So kalau siapa-siapa yang masak jadi tu, masuk dalam grup masak apa hari ini, MAHN, yang tu memang grup untuk masak yang jadi saja. Kalau masak tak jadi pula, boleh masuk dalam grup masak apa tak jadi hari ini official. Sebab dia ada banyak grup dah yang bukan official. Sebab tu kalau masuk dalam grup masak apa tak jadi tu, yang ada masalah gigi, tolong pakai Polident. Sebab takut nanti gigi tercabut. Memang bukan sakit hati lah, bengkak ya tengok daripada awal sampai habis dia punya post-post dia tu. So share resipi juga satu sedekah, dan kita halalkan dekat situ. Tulis siap-siap. Saya halalkan. Jangan duk letak kat situ copyright, trademark dan sebagainya, registered dan sebagainya. Nanti setiap kali orang nak ni kena ambil kita, oh ini adalah resipi rahsia daripada tok nenek saya sebelah bapa mertua tok menakan, tok saudara saya. Okey, ini adalah resipi rahsia daripada anak kepada waris tukang kebun. No need. Tulis saja saya halalkan, dan kita tak masuk book orang kata, ataupun orang kata tak mengambil endah. Dia tak risau benda tu nak jadi ke tak jadi ke, asalkan benda tu dah disebarkan. Okey, sebab tu kalau untuk share
kita sharekan segala kebaikan, pasti ia dikira sebagai satu ganjaran yang cukup besar di sisi Allah yang kita akan dapat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah, dan sesungguhnya balasan bagi orang yang beriman, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat sebelumnya tentang khairul bariyah, iaitu dalam surah Al-Bayyinah, muka surat 598, surah yang ke-98. Allah Ta'ala beritahu apa? Jazaohum 'inda rabbihim, balasan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada mereka. 'Inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana ganjaran itu merupakan satu ganjaran syurga adni, yang mana dalam syurga ni tadi ada satu aliran sungai, tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya ada aliran sungai yang senantiasa mengalir. Tajri, daripada kalimah jara, daripada kalimah tajri ini, daripada kalimah jara ini, dia menjadi sadaqatun jariyah. Pernah dengar? Jariyah ini juga berkaitan dengan tajri, yang senantiasa mengalir. Sebab itu bila kita sebut kata sedekah ada dua. Satu nama dia sedekah fabitah, yang kedua namanya sedekah jariyah. Apa itu sedekah fabitah? Sebagai contoh, hari Jumaat dululah, sekarang susahlah PKP kan, kita sedekah pisang. Asal Jumaat je pisang. So bila pisang ni kita bagi makan dekat satu orang, makan pisang. Bila dia makan pisang, selama dia mendapat tenaga melakukan ibadat, selama itulah pahala orang yang memberikan pisang tu tadi akan berterusan masa tu. Tetapi bila mana tenaga tu hilang daripada pisang yang orang tu makan, maka tenaga tu hilang, pahala tu pun tadi habis. Kita sedekah baju tu bagi kat kawan, satu orang kawan tu pakai buat kebaikan. Selama dia buat kebaikan dengan pakaian yang kita bagi, kita akan dapat dia punya pahala. Kita bagi segala macam perkakasan lah. So daripada perkakasan yang kita bagi, kasut kita bagi kat dia pakai sampailah putus dia punya tali tu, selama mana dia pakai, ya kita akan dapat. Tapi bila dah tak boleh pakai, sedekah tu tadi selesai. Namanya sedekah fabitah. Beza dengan sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah lebih banyak berkait dengan ilmu. Sedekah jariyah lebih banyak berkait dengan ilmu. Sebagai contoh, kita sedekahkan mushaf Al-Quran. Cari sekolah-sekolah tahfiz. Mungkin sekarang susah PKP kan. Kita berikan mushaf Al-Quran dekat satu orang anak tahfiz. Dan anak ni tadi baca Quran, dia hafal daripada Quran yang kita beri. Kemudian sampailah satu waktu Quran itu terpaksa dilupuskan. Tetapi anak yang belajar menggunakan Quran kita sudah pun mengajarkan kepada orang lain, maka sedekah di situ dinamakan sebagai jariyah. Berjalan terus amalan sedekah kita dan perolehan dia membawa sampai ke akhirat. Dan sebab itu kata Allah, balasan kepada orang yang beriman, dia akan mendapat jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dan dia berada kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau rajin buka surah Al-Bayyinah, muka surat 598, surah yang ke-98, kita akan jumpa beza banding antara orang masuk neraka dan orang masuk syurga. Orang masuk neraka kata Allah khalidina fiha. Orang masuk syurga khalidina fiha abada. Kenapa beza dia? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tetapi orang masuk syurga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan bukan upin selama-lamanya je. Yang ni abada, selama-lamanya. Sebab itu kata Allah, bila mana dia duduk dalam syurga khalidina fiha abada. Kenapa dia dapat masuk dalam syurga ni tuan-tuan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab dia redha, Allah Ta'ala redha kepada dia dan dia redha kepada Allah. Dia redha kepada Allah, Allah redha kepada dia. Apa itu redha? Dia puas hati dengan setiap perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk melakukan semua perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia puas hati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berpuas hati dengan ibadat aku, dan aku harap engkau berpuas hati dengan ibadatku, ya Allah. Dan bila mana dia mendapat radhiyallahu anhum wa radu'an, antara sifat ciri bagi kita yang masih lagi hidup, nak tahu kita ni termasuk dalam orang yang mendapat radhiyallahu anhum wa radu'an, apa dia? Salah satunya, zalika liman khasyiya rabbah. Kepada Tuhan dia semakin kuat dia merasa takut. Ingat tadi, takut sama dengan salah satu elemen daripada muttaqin. Semakin takut dia kepada Allah,
semakin dekat dia dengan Allah, semakin dia nakkan ganjaran kebaikan daripada amalan perbuatan di sisi Allah, semakin dia menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sedekah jariah dan sedekah fabitah dalam ruang yang kita nak lakukan pada hari ini, ya, why not kita teruskan kehidupan kita dan teruskan untuk kita sama-sama memberikan kebaikan kepada orang yang ada di keliling kelalang kita. Jangan kita hanya menumpu pada satu kelompok semata-mata. Kita boleh bersedekah, kita bertegur sapa, kita jaga silaturahim di kalangan masyarakat umat. Kita senantiasa mendoakan kebaikan pada seluruh masyarakat umat. Dengan waktu sekarang ni tuan-tuan, kena ingat zaman fitnah tuan-tuan. Allah Rabbi, di luar sana macam-macam. Berkenaan dengan isu bantuan, berkenaan dengan isu pelarian, berkenaan dengan segala macam isu. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada semua unsur-unsur fitnah ini. Mana dengan perintah kawalan pergerakan yang masih lagi belum tuntas, belum lagi selesai, maka kita minta moga-moga Allah Taala beri kepada kita kekuatan dan kita kembali kepada kehidupan yang sedia kala, yang mana kehidupan kita yang sedia kala itu adalah pastinya kehidupan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menghendakkan supaya Allah Subhanahu rahmat. Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan belas kasih. Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan yang penuh kasih sayang, dan dikeluarkan kita daripada segala bencana musibah, al-bala wal waba. Allah Ta'ala angkat segala bala ini, Allah Ta'ala angkat segala wabak ini, semata-mata menunjukkan pengertian bukti bahawasanya Allah Maha Pengasih lagi penyayang kepada kita. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala teruskan untuk bermohon ampun daripada Allah. Moga-moga dengan memperbanyakkan permohonan keampunan, Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan apa yang dikatakan sebagai pengangkatan bala dan juga wabak ini, insya-Allah. So, moga-moga takat tu dulu perkongsian untuk kali ini dengan tuan-tuan yang mulia. Terima kasih kepada staf pimpinan utama Masjid Nurul Saadah Felda Taib Andak Kulai untuk jemputan pada kali ini. Kalau kata ada kekurangan dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Kalau ada kekasaran bahasa, terguris bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang juga semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersanadkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadr khairi wasyarri min Allah. Benda baik dan benda buruk semuanya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, sekiranya ada kekhilafan, kesilapan, kesalahan dan sebagainya, juga berkemungkinan disebabkan oleh kelemahan yang ada pada diri saya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Manusia ni tak dapat lari daripada kesilapan dan kelupaan. Justru saya bermohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Atas perhatian, mohon halal masa yang diberikan, dan kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong kuburkan. Dan ambil kalam ulama, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ila liqa.